Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu Nur Adila Suraya binti Abdul Hadi, Husna Atirah binti Abdul Halim dan Nur Nabilah Izzati binti Muhammad Nawi. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan menjelaskan serba sedikit berkaitan alat-alat berfikir. Alat-alat berfikir merujuk kepada sekumpulan teknik yang boleh membantu seseorang membentuk dan membangunkan kemahiran berfikir. Teknik ini diperkenalkan oleh Edward de Bono melalui program yang dipanggil Cognitive Research Trust. Secara umumnya, terdapat 7 alat-alat berfikir iaitu AGO, CAF, APC, OPV, FIP, PMI dan CNS. Baiklah, yang pertama adalah AGO. AGO merupakan akronim kepada Aim, Goals dan Objektif. AGO berfungsi untuk mengawal pemikiran supaya bertujuan, bermatlamat dan berobjektif. AGO dianggap sebagai satu komponen dan bukannya berasingan. Secara umumnya, AGO bermaksud tujuan. AGO melatih manusia untuk sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat dapat dicapai. Yang kedua ialah CAF. CAF merujuk kepada Consider All Factors. CAF mengambil kira semua faktor dan punca yang berkaitan dengan isu yang dikaji. CAF dapat mengelakkan kita daripada melupakan dan meninggalkan sesuatu yang penting semasa berfikir. FIP merupakan akronim daripada First Important Priorities. Ianya digunakan untuk mengambil kira idea, faktor ataupun objektif yang paling patut diutamakan. FIP ini boleh digunakan bersama dengan teknik lain seperti CAF dan juga CNS. FIP ini membantu kita untuk menumpukan perhatian kepada prioriti kita. Alat berfikir yang seterusnya merupakan APC. APC merupakan singkatan daripada Alternatives, Possibilities and Choices, iaitu alternatif, kemungkinan dan pilihan. APC ini sebenarnya membantu kita untuk menerbitkan idea, kaedah penyelesaian atau cara baru untuk melakukan sesuatu. Alat berfikir yang seterusnya merupakan CNS ataupun Consequence and Sequel, iaitu kesan dan akibat. Alat berfikir yang ini membantu kita untuk meramal kesan dan akibat daripada sesuatu kesan. Perkara ini merangkumi 3 peringkat kesan dan juga 2 sudut pandangan. Peringkat jangka pendek, peringkat jangka sederhana dan peringkat jangka panjang. 2 sudut pandangan tersebut merupakan sudut pandangan positif dan juga sudut pandangan negatif. Baiklah, alat-alat berfikir seterusnya ialah PMI. PMI merujuk kepada plus, minus dan interesting. PMI digunakan untuk menilai sesuatu idea dari segi kebaikan, keburukan dan perkara-perkara yang menarik tentang idea tersebut. PMI mengelakkan pemikir terlalu cenderung terhadap pemikiran beremosi atau bersifat negatif terhadap sesuatu perkara. Hal ini demikian kerana perkara yang menarik tidak semestinya baik ataupun buruk, tapi ianya sesuatu yang boleh dipertimbangkan. Akhir sekali, alat berfikir OPV. OPV merupakan Others People's View. OPV digunakan untuk mengambil kira pandangan orang lain terhadap sesuatu perkara. OPV dapat meluaskan pemikiran dan juga persepsi kita dan membantu memahami sudut pandangan orang lain. Kadang-kala, persepsi yang kita ada menyebabkan kita gagal untuk melihat sesuatu perkara dari perspektif orang lain. Oleh itu, keputusan yang kita jana mungkin tidak akan disukai oleh orang lain. Sekarang, saya akan menyambung pembentangan berkaitan tajuk yang saya pilih iaitu Kadar Kemalangan Jalan Raya di Malaysia semakin membimbangkan saban tahun. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah merekodkan sebanyak 402,000 kes kemalangan dengan 4,379 kematian sehingga September 2022. Dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai, bincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah kemalangan jalan raya serta 5 langkah yang boleh diambil bagi mengatasinya. Punca utama kemalangan jalan raya yang dikenal pasti ialah pemandu yang memandu melebihi had laju. Saya menggunakan alat berfikir FIP untuk menganalisis punca yang pertama ini memandangkan ianya merupakan punca utama berlakunya kemalangan jalan raya. Bagi langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan alat berfikir APC iaitu dengan cara menghasilkan kenderaan yang had laju maksimumnya hanyalah 80 km sejam. Idea ini dinilai menggunakan alat berfikir PMI bagi melihat plus minusnya.
Idea ini dapat memastikan pemandu tidak mempunyai peluang untuk memandu secara laju. Kesannya, keadaan jalan raya akan terkawal, namun kekurangannya adalah lambat tiba ke destinasi yang dituju. Okey, punca kedua kemalangan jalan raya adalah penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Alat berfikir yang digunakan untuk menganalisis punca ini adalah CAF. Bagi mengatasi punca ini, saya menggunakan alat berfikir APC. Langkah yang dicadangkan adalah dengan cara signal telefon bimbit terputus secara automatik ketika berada dalam kenderaan. Idea ini dinilai menggunakan alat berfikir PMI untuk melihat plus minusnya. Langkah ini dapat memastikan tiada penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Kelebihannya adalah pemandu dapat fokus sepenuhnya pada pemanduan. Namun begitu, langkah ini mempunyai kekurangan iaitu menyukarkan pemandu untuk membuat panggilan jika berlaku sebarang kecemasan. Punca ketiga kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh keletihan pemandu. Alat berfikir yang digunakan untuk menganalisis punca ini adalah CAF. Bagi mengatasi punca ini, saya menggunakan alat berfikir APC iaitu dengan cara mencipta kerusi urut pada tempat pemandu. Idea ini juga dinilai menggunakan alat berfikir PMI untuk melihat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah dapat menghilangkan sakit badan dan lenguh-lenguh pada pemandu. Maka, pemandu tidak akan berasa letih ketika menempuh perjalanan yang jauh. Namun, kekurangannya adalah kerusi yang terlalu selesa akan menyebabkan pemandu terlelap ketika memandu. Punca keempat berlakunya kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh keadaan jalan yang kurang sempurna dan berlubang-lubang. Alat berfikir CAF digunakan untuk menganalisis punca ini. Bagi mengatasi punca ini, saya menggunakan alat berfikir APC iaitu dengan cara mencipta tayar kereta yang fleksibel dengan apa jua keadaan jalan raya. Langkah ini dinilai menggunakan alat berfikir PMI. Kelebihan langkah ini adalah kenderaan dapat melalui jalan-jalan yang berlubang tanpa sebarang masalah. Maka, kenderaan tidak akan mengalami masalah hilang kawalan ketika melalui jalan-jalan yang berlubang. Namun, langkah ini mempunyai kekurangan kerana tayar yang fleksibel ini sukar untuk dicipta dan tidak efisien untuk digunakan di atas jalan raya. Punca terakhir yang menyebabkan kemalangan jalan raya sering berlaku adalah disebabkan oleh masalah kerosakan pada kenderaan. Langkah yang dicadangkan untuk mengatasi punca ini adalah dengan cara mencipta penggera yang boleh mengesan kerosakan tertentu pada bahagian-bahagian tertentu pada kenderaan. Misalnya, jika tayar kereta yang mempunyai masalah, penggera itu akan berbunyi pada tayar kereta. Alat berfikir PMI telah digunakan untuk menilai langkah ini untuk melihat plus minusnya. Kelebihan langkah ini ialah pemandu akan lebih peka terhadap kerosakan yang terdapat pada kereta mereka. Maka kereta mereka boleh dihantar ke bengkel secepat mungkin sebelum perkara yang tidak diingini berlaku. Namun kekurangannya adalah boleh menyebabkan masalah pencemaran bunyi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan soalan isu yang telah saya pilih. Soalan isu ialah, menurut data yang dipekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, negara kita masih kekurangan seramai 4,732 orang guru untuk mengisi jawatan guru-guru di sekolah luar bandar. Data yang diperoleh melalui dapatan yang dikumpul oleh KPM setakat 31 Julai 2022 ini menunjukkan bahawa terdapat guru-guru di Malaysia tidak mahu ditempatkan di luar bandar. Dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai, bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan guru-guru ini tidak ingin ditempatkan di sekolah luar bandar dan 5 langkah untuk mengatasinya. Baiklah, faktor yang pertama menyebabkan guru-guru tidak mahu disekolahkan di sekolah luar bandar kerana darjah ketersampaian yang rendah, seperti tiadanya jalan raya yang mudah untuk ke jalan utama. Faktor ini merupakan first important priorities berbanding faktor-faktor yang lain kerana jika tiada jalan ke sekolah akan menyebabkan pergerakan guru akan terhad dan sukar untuk sampai ke sekolah pada waktunya. Bagi menjana idea ini, saya telah menggunakan teknik berfikir APC, iaitu mencadangkan untuk membuat jambatan yang menghubungkan sekolah dan rumah sewa atau kuartus guru bagi memudahkan guru untuk pergi ke sekolah. Idea ini akan dinilai menggunakan alat berfikir OPV, Others People View.
saya telah melihat view daripada seorang guru, penduduk kampung dan juga ketua kampung. Bagi guru, ianya akan memudahkan guru untuk ke sekolah. Bagi penduduk kampung, mereka juga akan dapat menggunakan kemudahan yang sama. Bagi ketua kampung pula, akan memakan modal yang banyak. Faktor yang kedua merupakan stigma masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan. Perkara ini telah menjadi punca guru-guru tidak ingin meletakkan diri mereka di sekolah luar bandar kerana mereka terpaksa berhadapan dengan masyarakat yang tidak mementingkan pelajaran seperti di tempat lain. Bagi menjana idea faktor ini, saya telah menggunakan teknik berfikir APC di mana saya mencadangkan kerajaan mengenakan denda kepada keluarga yang tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Bagi menilai idea ini, saya sekali lagi menggunakan teknik berfikir OPV, Others People View, iaitu pandangan guru. Perkara ini dapat memberikan pendidikan sepenuhnya kepada semua tanpa merisaukan kehadiran murid. Bagi pandangan ibu bapa pula, ibu bapa akan mendapat bebanan kerana ada ibu bapa yang tidak mampu untuk membayar denda yang dikenakan. Manakala pandangan pelajar pula, mereka akan merasakan bahawa mereka pergi ke sekolah kerana terpaksa. Bagi faktor yang ketiga adalah kerana penyesuaian diri. Untuk meletakkan diri di sebuah tempat yang asing agak sukar bagi guru-guru ini. Oleh itu, ianya merupakan salah satu faktor mengapa guru-guru ini tidak ingin ditempatkan di sekolah luar bandar. Bagi menjana idea ini, saya mencadangkan untuk menempatkan guru di luar sekolah bandar dengan sebuah keluarga angkat. Bagi menilai idea ini, saya telah menggunakan teknik berfikir PMI di mana plus iaitu guru tersebut dapat mempelajari budaya apabila duduk dengan sebuah keluarga angkat di kampung tersebut. Keburukannya iaitu minus akan menyusahkan penduduk kampung yang mengikuti program keluarga angkat ini. Dan interest bagi idea ini adalah dapat mendekatkan diri guru dengan komuniti dan juga masyarakat sekampung. Faktor keempat, guru tidak ingin ditempatkan di sekolah luar bandar kerana adanya perbezaan komunikasi. Bagi menjana idea ini, saya menggunakan teknik berfikir APC sekali lagi dan saya mencadangkan untuk mencipta robot yang boleh menterjemah bahasa asal ataupun bahasa penduduk kampung. Bagi menilai idea ini, saya menggunakan teknik berfikir PMI iaitu kelebihannya akan memudahkan komunikasi antara guru dengan pelajar maupun orang sekeliling di kampung tersebut. Minus idea ini adalah tiada hubungan komunikasi secara langsung kerana komunikasi berlaku di antara robot tersebut dengan seseorang individu yang lain. Interest bagi idea ini adalah kita dapat menggunakan teknologi terkini dalam pendidikan di sekolah luar bandar. Baiklah, faktor terakhir mengapa guru tidak ingin ditempatkan sekolah bandar adalah kerana kurangnya kemudahan. Bagi menjana idea ini, saya mencadangkan untuk membina kemudahan sendiri bersama penduduk kampung. Bagi menilai idea ini, saya sekali lagi menggunakan PMI di mana kelebihannya akan dapat memastikan kemudahan mencukupi di setiap sekolah luar bandar. Minusnya memakan modal, waktu dan juga tenaga kerana kemudahan ini perlu dibina sendiri oleh guru dan juga orang kampung. Dan interest kepada idea ini, kemudahan di sekolah akan sentiasa diperbaharui dan juga akan sentiasa diselenggara. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan seterusnya berkaitan isu yang telah saya pilih iaitu masalah kesihatan mental dalam kalangan anak-anak muda di negara kita disifatkan sebagai membimbangkan. Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2017 mendedahkan daripada kira-kira 5.5 juta remaja, seorang daripada 5 anak muda mengalami kemurungan. Dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai, bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah mental dalam kalangan remaja meningkat dan 5 langkah untuk mengatasinya. Punca utama pelajar mengalami masalah mental seperti stres ialah pelajar terlalu dibebani dengan kerja sekolah yang terlalu banyak. Saya telah menggunakan alat berfikir FIP bagi menganalisis punca utama kerana ia merupakan punca utama berlakunya stres dalam kalangan pelajar. Bagi langkah yang boleh diambil bagi mengatasi punca ini, saya telah menggunakan alat berfikir ABC dengan cara memperbanyakkan latihan soalan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.
Idea ini telah dinilai dengan alat berfikir PMI bagi melihat kebaikan iaitu plus, kekurangan minus dan perkara menarik iaitu interesting. Idea ini dapat memastikan pelajar tidak berasa tertekan dengan kerja yang diberikan oleh guru, menyebabkan pelajar akan bersemangat untuk belajar bersungguh-sungguh kerana tiada kerja sekolah yang akan diberikan oleh guru. Akan tetapi, kekurangannya sesetengah pelajar tidak dapat memahami perkara yang mereka pelajari. Kemudian, punca kedua masalah mental dalam kalangan remaja berlaku disebabkan masa penghantaran tugasan bagi setiap subjek adalah sangat padat. Alat yang saya gunakan untuk menganalisis punca ini ialah CAF. Bagi mengatasi punca ini, saya telah menggunakan alat APC iaitu dengan cara memberikan masa yang lebih kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan. Idea ini dinilai dengan menggunakan alat berfikir PMI. Langkah ini memperlihatkan bagaimana pelajar akan dapat menyiapkan tugasan dengan berkualiti kerana perkara yang menarik ialah pelajar tidak akan rasa terbeban untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Namun, langkah ini juga memperlihatkan kekurangannya iaitu pelajar akan melengahkan masa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Punca ketiga yang menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar disebabkan berlakunya masa pembelajaran di sekolah yang terlalu lama. Punca ini dapat dikenal pasti menggunakan alat berfikir CAF. Bagi mengatasi permasalahan ini, alat berfikir APC telah digunakan iaitu dengan menyediakan jadual waktu pembelajaran di sekolah yang lebih singkat. Idea ini turut dinilai menggunakan alat berfikir PMI bagi menilai kekurangan dan kebaikannya. Kebaikan cara ini ialah kualiti pembelajaran dan juga kemahiran murid akan meningkat kerana pelajar dapat memenuhi masa dengan mempelajari kemahiran yang lain. Namun, silibus pembelajaran yang sepatutnya tidak dapat dihabiskan mengikut masa yang telah pun ditetapkan. Punca seterusnya yang menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja di sekolah ialah silibus pembelajaran yang beraras terlalu tinggi. Alat berfikir CAF telah saya gunakan untuk menganalisis punca ini. Bagi mengatasi masalah ini, alat berfikir APC telah digunakan iaitu dengan menyediakan silibus pembelajaran yang lebih interaktif dan bersesuaian dengan peringkat umur pelajar. Langkah ini dinilai menggunakan alat berfikir PMI iaitu kebaikan. Langkah ini ialah guru dan pelajar dapat mencapai objektif pengajaran dan juga pembelajaran kerana pelajar akan lebih seronok dan bersemangat untuk belajar. Akan tetapi, kekurangan langkah ini ialah tahap pemikiran pelajar adalah di peringkat yang sama dan tidak berkembang. Akhir sekali, punca kepada berlakunya masalah mental dalam kalangan remaja di sekolah ialah tekanan daripada ibu bapa. Saya telah menggunakan alat berfikir CAF untuk menganalisis punca ini. Langkah untuk mengatasi masalah ini ialah dengan cara ibu bapa memberikan sokongan kepada anak-anak dalam bidang yang mereka minati. Saya telah menjana idea ini menggunakan alat berfikir APC. Bagi menilai langkah ini, saya telah menggunakan alat berfikir PMI. Kebaikan langkah ini ialah pelajar akan sentiasa berfikiran positif dan bersemangat untuk bersaing secara sihat dan kekurangannya ialah pelajar mengambil kesempatan untuk tidak serius sewaktu belajar. Manakala, perkara yang menarik bagi langkah ini ialah pelajar akan berasa dihargai dan berusaha untuk membanggakan ibu bapa mereka. Kesimpulannya, teknik berfikir yang dibincangkan dapat diaplikasikan dalam pelbagai situasi dalam kehidupan seharian kita untuk memastikan keputusan yang terbaik dan langkah yang bijak boleh diambil bagi mengawal sesuatu keadaan yang berlaku. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.